Allah. Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam kepada semua yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz dan seluruh jemaah yang diberikan hidayah untuk hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Amin. Seperti biasa, bagi melancarkan majlis, mohon semua jemaah mute mikrofon. Bagi Ustaz boleh onkan kamera dan menjaga adab-adab ketika menuntut ilmu. Kepada yang ingin membuka kamera silakan, tapi hendaklah berada dengan pakaian yang sopan dan menutup aurat supaya tidak mengganggu majlis. Kuliah duha kita hari ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Al-Karumi. Kuliah kita hari ini bertajuk apa, Ustaz? Macam biasa. Macam biasa. Alhamdulillah. Tajuk dia macam biasa. Soal hati. Alhamdulillah. Kita belajar lagi soal hati kita belum habis. Bagi memberkati dan mendapat rahmat Allah, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin umul kitab. Dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz yang sebuah hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada pengacara kita pada pagi ini, Puan Nurini Mukhtar. Dan terima kasih kepada semua yang telah dapat hadir pada pagi ini. Walaupun secara maya, kita harapkan supaya kalau biasa dalam pertemuan kita macam biasa, malaikat dia akan naungi tempat yang kita berada tu. Tapi mudah-mudahan dengan kita berada di rumah masing-masing, di tempat mana pun puan-puan berada, mudah-mudahan malaikat akan menaungi di setiap tempat yang kita sedang berada padanya. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita ini, Allah akan makbulkan setiap detik doa yang terdapat dalam hati-hati kita. Walau sekecil mana pun yang terdetik, yang kita terhajat, insya-Allah Allah akan makbulkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu marilah sama-sama kita mulakan dengan mengikhlaskan niat di samping kita mensyukuri segala nikmat. Mudah-mudahan dengan kita ikhlaskan niat, kita mensyukuri nikmat, Allah akan kurniakan seperti mana yang dijanjikan oleh Allah buat kita semua. Apa janji Allah, puan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada mereka, buat mereka. Dan siapa yang tidak mau syukur, ketahuilah sesungguhnya azabku adalah sangat amat pedih. Ini menunjukkan bahawa syukur kepada Allah SWT itu adalah hukum dia wajib. Suka ataupun tidak, tak dapat tidak. Kita mesti syukur. Dan mesti ikhlaskan niat. Memberikan keutamaan Allah priority. Nombor satu. Yang lain-lain tu kemudiankan. Walaupun kita ada niat-niat baik yang lainnya, namun letakkan itu kemudiannya. Puan dan mati Allah sekalian, izinkan saya pada pagi ini, sebelum kita nak mulakan, boleh kita nak mula berselawat boleh? Persilakan Ustaz. Boleh? Boleh. Selawat dia senang je. Seperti mana yang saya paparkan ni. Nampak? Nampak Okey, selawat ni rasa perempuan pernah dengar ataupun belum pernah dengar. Selawat ini namanya selawat mohon zuriat yang baik. Ini adalah dulu saya tulis tangan, tapi sejak dah pandai komputer ni tulis komputer je. Pandai dah tu. Dulu saya mohon izin share paparan Ustaz boleh? Mohon izin share paparan. Silakan. Memang nak share ni. Cara baca dia, Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah
wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ke wasallam? Salim. Salim. Wasallim. Baris Macam mana bawah kita tak nak ada. tahu? Okey Puan, Wasallim. saya nak tanya, bila masa awak baca wasallim, bila masa awak baca wasallam? Solli, wasallim. Solli, Ya. ikut pada solli. Tengok pada solli tu. Allahumma solli. Solla Mesti ke tutup solli dengan ke tengok wasallim. yang tu. Kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal solla kan. Itu petua dia. Petua apa nama ni? Petua orang yang tak tahu Arab. Nah, betul. Betul orang tak belajar Arab, dia pakai petua ni je. Baik. Namun demikian, apa nama ni, kalau di Johor ni, siapa yang mengikuti kelas saya dia tahu. Masing-masing ada kitab ni satu. Kitab yang memang satu-satunya ustaz yang dekat Johor ni yang pakai ada kitab nasyid. Bukan kata nasyid, kitab dalamnya ada selawat lah untuk membina hati, membina jiwa kita. Boleh ikut saya sekali Buku tu warna coklat je Ustaz? Warna coklat je buku kitab. Bukan. Buku dia ada gambar ustaz kat depan. Tak buat sendiri tu. Ya, buat sendiri. Bukan saya, anak murid saya buat kan. Tak ada jual dah Ustaz ya? Ya, ada dekat sini. Ada jual? Kat Johor, okey. Okey Kak, boleh saya baca perempuan ikut Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, selawat atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebaik pembimbing umat. Di sisimu darjat kurniakan kami sebaik zuriat atas keluarga dan sahabat sejati dan berkat. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairan zuriyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini semua anak-anak murid saya yang di Johor ni, yang mana ikut kelas saya, dia tahulah selawat ni. Selawat ni pernah dengar ke perempuan? Dah dengar tak selawat? Selawat zuriyah ni jarang amalkan. Tenang. Belum pernah dengar Ustaz. Mungkin dengar Jarang juga amal. Okey. Bolehlah Selawat zuriyah ni Terima kasih. dipopularkan oleh kumpulan intim. Kumpulan intim. Dan kemudian dekat Johor ni dipopularkan oleh UNR. Ataupun KUR. Bukan KRU, KUR. Kelas Ustaz Nur Rashid. Kumpulan Ustaz Rashid. Ya, tahu tak apa. Okey, dan cumanya kumpulan intim dia keluarkan selawat biasa. Cuma Ustaz akan bantukan dengan bentuk terjemahan. Terjemahan ni supaya tak payah awak sibuk cari makna. Makna dah ada kat situ. Jadi maknanya, ya Allah, selawat atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebaik pembimbing umat. Dengan berkat Nabi Muhammad, di sisimu ya Allah, mudah-mudahan kau kurniakanlah kami sebaik zuriat. Dan kemudian selawat atas Nabi Muhammad tu bukan hanya kepada Nabi Muhammadnya, juga atas keluarga dan juga sahabat. Semoga mereka tu sejahtera dan beroleh berkat. Boleh faham Ustaz, itulah dia selawat. Nak tanya amalan ni setiap lepas solat ke Ustaz? Biasa kita selawat bila-bila nak selawat.
Boleh-boleh. Saya Okey, terima kasih. biasanya sebelum mula kelas ataupun bila-bila, dan kita nak doa untuk anak-anak cucu cicit kita, zuriat kita, bila-bila masa boleh. Ya? Yeah? Okey, Alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah sekalian, kita teruskan kita punya pengajian. Maka pada hari ini kita akan sambung lagi tentang soal hati. Sebenarnya kita belajar ni walaupun ada unsur fiqh bentuk zahir, tapi saya nak bawakan dia punya perhatian dia, penelitian dia dalam lebih pendekatan dia dengan hati. Apatah lagi rukun yang kita bicarakan ini adalah rukun qalbi. Rukun qalbi dalam semayang. Itu hari kita berhenti pada semayang tu ada 3 rukun. Bagaimana? Rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Maka dalam persoalan rukun qalbi ni rukun hati, maka kita nak sambung lagi tentang perbicaraan rukun ini dalam soal hati. Maka mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu hati kita mendekati semayang kita dengan lebih lebih bersungguh-sungguh lagi. Okey puan last kita berhenti, itulah martabat ikhlas yang paling tinggi. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala sebagai ikhlas beramal kerana hendak kita kata itu lagi, takarrub kepada Allah wa azza wa jalla, serta mengagungkan perintahnya dan juga menyahut seruannya. Betul kan? Kita kat situ kita berhenti. Dengar ke? Ya, Ada Ustaz. ke? Ada. Ya, Jangan, kita saya dengar. minta tolong sangat. Jangan tutup semua. Saya tak tahu pasal dekat sini cuaca kurang baik. Jadi saya tak tahu. Sila buka kamera. Buka kamera dan Ustaz seorang boleh dua. tengok muka. Macam admin tu tolong buka ni lah. Buka suara lah. Ada respon supaya saya tahu yang saya punya komputer masih Syarul, baik. Kak Noh buka suara. Okey. Baik, perempuan dan mati Allah sekalian. Hari ni kita nak sambung. Kita mula dengan Kak Nurini. Silakan. Adapun yang last kita berhenti, kita katakan apa puan? Kita katakan yang paling tinggi ialah bila mana kita niat kerana Allah, betul? Nak Ya, minta kan? nak syurga ataupun takutkan neraka, minta hindar daripada neraka, masih lagi ikhlas, tapi ikhlas tu rendah. Ikhlas martabat tinggi kata Imam Ghazali, itulah inilah dia yang kita kata tadi itulah martabat ikhlas yang paling tinggi bila kita buat kerana Allah semata-mata. Kerana apa? Allah Khalik. Yang kita buat syurga dan neraka itu adalah bersifat makhluk. Betul Okey, silakan Kak Nurini. Baca saya. Ya, silakan. Okey. Okey, silakan. Adapun menuntut syurga dengan amal bererti menuntut makhluk, bukan menuntut Khalik, Tuhan pencipta alam. Di sini jangan pula kita tersalah faham bahawa berdoa memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan dihindarkan dari neraka telah mengeluarkan kita daripada martabat ikhlas ini. Sekali-kali tidak Kali-kali begitu. tidak begitu. Sampai situ je dulu. Sampai situ je. Okey, boleh. Okey, boleh faham tak Kak? Yang Kak Nurini faham apa dia? Ada menuntut syurga tu dengan amal bererti menuntut makhluk. Menuntut makhluk, bukan menuntut Khalik Tuhan. Ya. Maksud dia apa? Doa mohon kepada Allah supaya kita masukkan dosa tadi nak akan kita daripada makhluk. Tak faham Ustaz? Okey, gini. Kan sebelum ni dikatakan ikhlas yang tertinggi apa dia? Bila kita buat kerana Allah. Kerana Allah tu Khalik. Ya. Sedangkan kalau kita nak syurga masih lagi ikhlas. Kalau minta jauh daripada neraka masih lagi ikhlas. Tapi syurga siapa yang jadikan? Allah. Neraka siapa jadikan? Allah. Kita siapa jadikan? Allah. Artinya kita makhluk. Syurga makhluk. Makhluk artinya yang dicipta, yang kena cipta. Allah yang cipta. Neraka siapa yang jadikan? Allah. Jadi kalau kita menuntut kita menuntut syurga, takutkan neraka, sedangkan kita makhluk, dia orang juga makhluk.
Sedangkan kalau kita buat untuk Allah, itu yang tertinggi. Betul Itu yang tertinggi. Betul Okey. Kak Halijah, betul tak? Kalau Halijah Said, betul tak? Betul. Betul Kak Halijah Siapa yang kata betul tadi? Saya tak dapat tangkap siapa yang kata betul. Ustaz, maknanya Ya. Ustaz, kita minta dijauhkan daripada neraka. Ya. Kita maknanya kita tak nak masuk neraka, kita nak masuk syurga. Tapi Ya. kita mohon kepada Allah, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada neraka, masukkanlah aku ke dalam syurga. Macam tu kita Okey. cakap kan? Itu ikhlas tak? Ya. Itu ikhlas tak? Ikhlaslah daripada hati kita minta dengan Allah. Ya, dia Betul ikhlas. tak, Ustaz? Tapi ikhlas dia, ini Ha? yang kita nak sambung. Peringkat Minta, pertengahan. siapa yang kata ya? Ya, siapa tu? Ya, Ikhlas saja lah Ustaz. ikhlas. Tapi ikhlas tu Ikhlas masih tapi rendah. peringkat dia peringkat bawah sikit lah. Ya, peringkat tu rendah. Dan Okey. ikhlas yang tertinggi bila kita buat kerana Allah semata-mata. Semata-mata. Semata-mata Tak kerana payah Allah. Tak payah minta Maka- apa-apa ke, Ustaz? Ya, Maknanya tak payah minta apa-apa ke? tak, kita minta pada Allah sekarang. Okey, dia Okey. gini Kak. Kata Kakak Nur ini minta nak syurga. Ikhlas tak? Ikhlas. Ikhlaslah. Kalau minta jauh dari neraka, ikhlas tak? Betul-betul Ikhlas dia lah. hati. Kerana tuntutan takut, nakkan syurga, jauh dari neraka, itu pun Allah yang suruh. Siapa Okey. yang tawarkan kita syurga neraka tu? Allah. Allah. Jadi masih Ya. ikhlas. Tapi Hmm. ikhlas tu rendah lagi Kak. Sekarang nak ni tinggi? macam mana kita nak tingkat ikhlas kita lebih tinggi lagi? Ni soal hati ni. Okey. Macam mana hati kita nak dapat ikhlas yang tertinggi? Macam Akak, orang tawar Akak 1,000. Akak yang kalau kerana nak syurga kita bagi RM50. Nak takut neraka kita bagi RM50. Kalau akak buat kerana Allah dapat 1,000. Mana akak nak? Macam mana tak faham, Ustaz? Macam mana? Ikhlas seorang Orang pedagang, tawarkan Ustaz. 1,000? Katalah Ikhlas seorang sekarang pedagang, ni saya nak bagi nilai duit pada akak. Ha. Siapa yang buat kerana nak tuntut syurga atau buat Okey. kerana nakkan ganjaran syurga, saya bagi Okey. RM50. Alright. Siapa yang tinggalkan satu perbuatan itu, perbuatan yang dilarang tu, saya bagi RM50 juga. Okey. Okey, siapa yang buat kerana Allah betul, saya nak bagi dia RM1,000. Mana akak pilih? Yang 1,000 lah banyak. Tahu tak apa. Itulah dia nilai dia. Bila buat kerana Allah. Okey. Betul Okey. Kak Zara? Kak Zara? Betul? Buka Betul. mic Kak Zara. Ya, betul. Okey. Betul Kak Bukan Zara? kerana manusia, kita buat kerana Allah. Bukan Ya, kerana betul. manusia. Kalau betul Kak Zara, tolong sambung. Sambung baca, Kak Zara. Ya, sambung baca Kak Zara. Yang saya highlightkan tu. Tak, saya keluar sekejap tau. Keluar sekejap. Sekali-kali tidak begitu. Kerana berdoa supaya masuk syurga dan terpelihara dari azab neraka adalah disuruh oleh Allah dan Ya. Rasulnya. Ya. Selain itu, doa yang dipohonkan itu adalah ikhlas dan tidak dikaitkan dengan perbuatan amal ibadat kita. Kita hanya mohon kelimpahan kurnia Allah juga. Harap sampai itu, dipahami hal Cukup. ini. Okey, harap fahami hal ni. Tolong faham. Artinya kalau kita buat kerana nak syurga, masih lagi ikhlas. Kalau kita minta jauh dari neraka, masih lagi ikhlas. Itu yang Kak Zara baca tadi, sekali-kali tidak begitu. Kerana berdoa nak syurga dan minta pelihara daripada azab neraka, itu disuruh oleh Allah dan Rasul tak? Ya. Disuruh Allah Rasul. Itu ikhlas juga. Cuma ikhlas dia rendah. Itu saja nak beritahu. Sekarang ni macam mana kita nak ikhlaskan niat kita? Katalah Allah tak ada, syurga tak ada lah. Siapa buatlah ikut suka dia. Syurga tak ada, neraka pun tak ada. Katakanlah kata tak ada. Kalau Allah perintah nak buat tak? Kalau dia masih buat, menunjukkan dia buat memang betul-betul kerana Allah ikhlas. Macam kita suruh dulu masa kecil-kecil dulu, saya rajin nak puasa, nak semayang, ada upah. Siapa yang semayang, siapa yang puasa, anak saya ni pun saya ajar. Masa dia kecil dulu, anak saya 4 tahun dah mula puasa. Yang 5 tahun dah mula puasa. Anak saya 4 tahun dia puasa 4 hari, the last 4 days. Lepas tu anak saya yang 6 tahun tu dia tadika masa tu, dia ikut tadika tu oleh kerana dia ikut kelas tadika ni, dia puasa penuh.
Saya upah dia. Saya upah dia, puasa 1 hari, saya akan bagi dia RM10. Jadi 30 hari dapat 300. Kita bagi. Bukan kerana upah tu, tapi nak galakkan dia je. Tapi peringkat budak boleh lah. Sekarang macam kita tak bayar. Kita semua dah taklif. Kita semua dah mukallaf, tak payah upah. Upah dia daripada Allah direct. Cuma nak budak tu kita nak galakkan. Pasal dia tak tahu dosa pahala lagi. Dia tak tahu syurga neraka, dia tak tahu. Boleh faham Itu yang kita bagi dia upah. Tapi bukan senang. Bukan senang nak ajar anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun berpuasa. Bukan senang. Itu saya akui. Betul Puan? Betul, Ustaz. Okey, betul. Sebab tu yang kadang kita bagi upah. Tapi sekarang ni, upah tu dah tak ada. Tapi kita buat tak? Faham, Ustaz, faham. Kita buat bukan lagi kerana upah tu. Bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Bukan kerana takut dia pukul ke. Tapi sekarang ni kerana kita sayangkan mak. Pun kita tetap buat. Yes. Itu Faham. maksud dia. Faham, Itu maksud yang kita nak fahamkan. Ini yang kata soal hati ni. Macam mana Baru hati kita dikatakan nak bawa. ikhlas. Yes. Bukan ikhlas. Ikhlas yang tertinggi. Yang tadi ikhlas juga. Kerana nak syurga, pasal tawaran syurga tu daripada Allah. Ikhlas juga. Dan kita pelihara diri pada jauh pada neraka, ikhlas juga. Betul. Tetapi yang tertinggi ni maksudnya. Perempuan ni satu perkara lagi yang saya nak ingatkan untuk diri saya dan kita semua. Tahu tak, kita hari-hari usaha buat baik. Ya. Siapa yang rasa bila dia hari-hari buat baik, dia dah baik? Tak. Belum Tak baik. tahu. Kita cuma usaha buat baik. Hanya Allah adalah yang tahu tak baik ke tak baik. Sebabnya ikhlas Yes. belum tentu lagi. Kita cuma bila Allah suruh buat baik, buat aja baik. Betul. Bila Allah kata tinggalkan larangan, tinggalkan aja. Soal nilaian dia, baik atau baik itu hak Allah. Satu. Saya nak bawa satu cerita. Nak dengar cerita tak? Boleh. Ustaz, Perempuan dia. mana ni? Hikmah ni. Ini bahasa hikmah Ustaz bawa ni. Halus. Bahasa hikmah Ustaz bawa ni. Halus, ya Allah. Ini kan soal hati. Saya nak bawa hati-hati kita jauh ni sekarang. Okey, saya nak buat menggambara jauh ni. Perempuan ada satu cerita. Cerita ni daripada hadis Nabi SAW. Okey, cerita daripada Nabi SAW. Seorang daripada kalangan Bani Israel. Perempuan bayangkan dia angkat senjata perang fi sabilillah kerana Allah 70 tahun. Kemudian 70 tahun tu dia absolute ni apa kita kata istilahkan Melayu kita? Semata-mata kerana Allah. 70 tahun. Sabit untuk Allah semata-mata. 70 tahun. Jadi berapa anggaran umur dia? Saya anggarkan umur dia lebih kurang dalam 200 tahun. Macam mana Ustaz kira ni 70 campur 70, 200. Betul lah. Dia beribadah aja 70 tahun. Dia berperang fi sabilillah angkat senjata kerana Allah 70 tahun dan 140 tahun. Takkan dia buat kerja tu je. Mestilah dia ada tidur baring, penat rehat dia semua dia ada kan. Yang kerja-kerja yang lain. Jadi kita anggarkan umur 2 tahun. Orang-orang dulu memang umur panjang-panjang. Lepas itu ditakdirkan orang daripada kalangan Bani Israel ni dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, diceritakan dia ditawarkan masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan dia tadi. Maka masuklah syurga dengan rahmat Allah. Maka bila masuk dalam syurga itu, tiba-tiba yang apa nama tu, orang yang beramal tadi, daripada kalangan Bani Israel tadi, dia kata dia minta izin pada malaikat, wahai malaikat, boleh tak? Dia sempat bisik tu dengan malaikat, boleh tak saya nak masuk syurga dengan amalan saya? Apa jawab malaikat? Malaikat pun naik ke hadrat Allah, tanya ke hadrat Allah. Allah kata, maka hisaplah amalan dia. Bila hisapnya amalannya, tuan-tuan, perempuan dan rahmati Allah sekalian, apa yang berlaku, sedikit pun tak layakkan dia masuk syurga. Boleh faham? Faham. Sekali lagi saya ulang. Bila dihisap amalannya, sedikit pun tak melayakkan dia masuk syurga. Akhirnya si lelaki ini dihumban masuk ke dalam neraka kerananya.
buat baik tapi dihumban masuk neraka. Kerana apa? Kerana Kerana sombong. masuk syurga tu rahmat Allah ya. Ya, masuk syurga adalah dengan sebab kasih sayang Allah. Kita buat baik kerana kita disuruh buat baik. Kita diperintahkan supaya meninggalkan larangan kerana itu perintah Allah. Taat aja. Soal nak masuk syurga tak masuk syurga bukan kerja kita. Bukan kerana kebaikan kita akan menyebabkan kita masuk syurga. Kena ingat tu. Saya selalu ingatkan diri saya, Allah, bukan aku buat baik ni, aku buat yang terbaik ya Allah. Tapi bukanlah kebaikan ini yang akan menyebabkan aku masuk ke syurga. Tapi rahmat belas kasihanmu dan redamu, wahai Tuhan. Sebab tu macam kita berhimpun hari ni pun. Bukan kerana kita berhimpun ni akan masuk syurga. Tapi mudah-mudahannya. Kita buat ini kebaikan tak? Kita berhimpun ni kebaikan. Dan kita harap dengan rahmat belas kasihan Tuhan, Tuhan akan masukkan kita dalam syurga dengan rahmat dia, dengan belas kasihan dia. Bukan kerana amalan kita ni, bukan. Amalan kita tak buat ke mana, Kak? Bayangkan dia 70 tahun berperang fi sabilillah kerana Allah tu. Dan dia beribadah kerana Allah semata-mata tu. Tetapi dia pun dihumban masuk neraka. Kerana sombong. Bila kata masuk dalam syurga dengan rahmat Allah, masuklah dulu. Masuk dulu, kemudian dalam tu nak tengok amalan kita, tengoklah. Tapi sombongnya, nak masuk syurga dengan rahmat Allah tak nak masuk syurga dengan amalan sendiri. Maka tak ada nilai di sisi Allah. Itu yang kita jangan sangka bila kita buat baik, kita dah baik. Kita dah ikhlas belum? Kita usaha untuk ikhlas, yes. Tapi kita dah ikhlas ke? Sama jugalah. Tadi kita tak tahu kita ni dah ikhlas belum. Termasuk ustaz sendiri. Tapi selalu ustaz sebut kan. Mudah-mudahan jom kita mulakan dengan mengikhlaskan niat. Perasan tak? Perasan. Tapi susah Ustaz kan? Ya, nak dapat ikhlas tu. Ya, kita cuba. Kita usaha yang terbaik je. Sebab hati tu susahlah. Mungkin kita boleh tunjuk ke orang ikhlas, tetapi hati kita belum tentu. Okey, sebab tu Kak, dengan baik-baik dengan baik-baik pasal tu kita cuma berusaha. Dalam satu hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Nabi kata, hadis tu hadis kursi, dikatakan al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahsia daripada rahsiaku. Siapa yang kata tu? Allah berkata. Pasal hadis tu hadis kursi. Dalam tu ada firman Allah. Allah kata rahsia ikhlas itu adalah rahsia daripada rahsiaku. Ikhlas ni rahsia Tuhan. Kalau rahsia Tuhan kita tahu tak? Tak ada orang tahu. Walaupun kita cuma kita usaha untuk ikhlas. Macam kita usaha buat baik tadilah. Kita usaha untuk ikhlas. Tapi apakah kita tahu kita dah ikhlas? Tak sama sekali. Kerana ikhlas tu rahsia Tuhan. Bila rahsia Tuhan, ada orang pernah dengar tak orang kata, alah, tengok muka dah tahu dia ikhlas tak ikhlas. Itu dia tembak je. Dia mengagak je. Biasanya muka macam ni, muka tak ikhlas. Bila muka macam ni, muka ikhlas. Dan boleh berlaku sebaliknya. Orang yang muka macam ni, muka ceria macam dia ikhlas. Tapi sebaliknya dia tak ikhlas. Dia pura-pura. Sebaliknya orang yang tu dia benar-benar ikhlas. Sebaliknya kan, boleh berlaku. Sebab ikhlas ni rahsia Tuhan. Dan Allah akan ambilkan ikhlas itu, masukkan ke dalam hati-hati orang-orang yang dia kasihi, yang dia sayangi, maka pada ketika itu orang itulah wali Allah. Siapa yang tahu dia tu wali Allah? Tak tahu. Ada orang tahu, tu rahsia Tuhan. Ya. Ada orang tahu. Ya, tak ada orang tahu. Sebab tu kita niat kita ikhlaskan niat aja. Niatkan ikhlas. Sebab tu kita nak ikhlaskan niat yang terbaik buat kerana Allah. Soal masuk syurga ke, masuk neraka ke, kita nak minta hindar daripada neraka tu, itu kerja Allah. Tapi kita buat the best. Kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Okay. Boleh faham Faham Ustaz. Okay, kita minta Kak Rosmini boleh? Apa Kak Rosni? Rosni, Kak Rosni minta boleh sambung boleh? Harap difaham ni tadi. Baca Kak Ros. Boleh ke? Kak Ros ada ke? Saya baca. Ada ke tak ada? Siapa yang ada? Siapa nak cuba baca? Silakan. Okey, saya baca Ustaz. Sila. Siapa saya ni? Bonda Nur. Okey, Bonda Nur, silakan.
Harap difahami hal itu seandainya kita tidak mampu mendapat martabat ikhlas yang tinggi itu kerana kita tergolong daripada golongan mubtadi, maka jadikanlah diri kita dalam golongan Mubtadi ingat, ikhlas. mubtadi asalnya ada hamzah. Maka jadikanlah diri Mubtadiun sebenarnya. mubtadiun. Maka jadikanlah diri kita dalam golongan ikhlas menuntut ganjaran pahala yang menghendaki manfaat akhirat dengan amal kebajikan. Kerana keikhlasan sebegini, kata Imam Al-Ghazali, tidaklah ditolak oleh Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Pengasihani. Okey, boleh buka Okey, sampai sini. Okey, tak, Allah tak tolak. Allah tak tolak. Jadi masih lagi ikhlas. Itu yang kita kata tadi. Buat kerana nakkan syurga, nak dapatkan ganjaran manfaat akhirat, kan tawaran tu daripada Allah. Betul? Bila tawaran tu daripada Allah, boleh. Tak ada masalah. Masih lagi ikhlas. Tapi sekarang ni, macam mana kita nak upgrade supaya ikhlas kita naikkan atas sikit lagi. Macam Bonda Nur kata tadi lah. Macam mana nak naikkan sikit lagi je. Yang kita buat nak syurga, takut neraka tu dah ikhlas dah. Macam mana nak naikkan lagi, tinggi sikit lagi. Kita kan selalu nak yang terbaik kan. Kita nak terbaik. Okey, sebab itu buatlah yang terbaik. Sebab tu Imam Ghazali kata, niat kerana nakkan syurga, takut neraka, taklah ditolak. Kan? Taklah ditolak. Kenapa? Kerana dia masih lagi ikhlas. Yang menyebabkan pahala kebajikan terhalang. Yang hanya dengan semata-mata hanya mengharapkan manfaat akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Yang manfaat akhirat syurga itu Allah yang janjikan. Jadi masih lagi untuk Allah. Tapi kerana kita nak syurga. Sebab tu para ulama kata, orang yang buat nak syurga macamlah orang ahli niaga. Dia berniaga kalau ada untung. Tak ada untung, malas aku nak buat. Malah aku nak niaga. Faham tak? Jadi orang yang buat kerana nak syurga, macam orang ahli niaga. Ada untung, buat. Tak ada untung, malas aku nak niaga. Malas aku nak buat. Kalau orang buat kerana takut, orang buat sesuatu kerana takut nanti dihumban masuk neraka, itu adalah amalan orang yang hamba. Seorang hamba abdi. Hamba abdi, dulu perempuan tahu tak? Zaman kita sekarang dah tak ada hamba lah kan? Betul kan? Betul Ustaz, tak ada hamba. Zaman sekarang dah tak ada hamba. Dulu kan ada hamba. Zaman Piramli. Lelong. Okey. Lepas tu ada 25%. Okey. Kemudian buat, dalam masa dia lelong tu, hamba ni bila dia dibeli oleh Tuhan, Tuhan dia boleh buat apa saja. Boleh pukul, boleh belasah, boleh bunuh pun. Tak ada dakwa-dakwi. Pasal dia hamba milik dia. Dia jadi macam barang lah. Faham jadi Tuhan dia boleh buat. Jadi dia kerana takut dia kena pukul, kena belasah, kena bunuh pun, itu yang dia akan ikut dia. Apa yang Tuhan dia suruh, apa yang Tuhan dia larang, dia tak buat. Kerana takut kena belasah tadi. Jadi kalau takut kena belasah ni, takut masuk neraka ni samalah macam hamba tadi. Faham? Tapi ada orang dia bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tapi dibuat kerana khalik betul. Ini dinamakan orang yang merdeka. Dia tak ada kaitan dengan syurga, tak ada kaitan dengan neraka, tapi dia buat kerana Tuhan dia betul. Iaitu Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana manfaat akhirat. Ini yang disebutkan kerana mengharapkan manfaat akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah disebut dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, yang telah diterjemahkan oleh penulis dalam jilid yang ketiga, muka surat 161 dan 162. Boleh? Okey, siapa pula nak sambung baca, silakan. Saya Ustaz. Siapa saya tu? Roha Salim. Okey, Roha Salim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini perlulah lagi disebutkan bahawa hati itu adalah pemain ibadah sembahyang. Dialah yang menjalankan tugas mengkasatkan niat dan mengingati tertib rukun
sembahyang. Banyak tugasannya. Okay, cukup dulu Kak. Kak Roha. Okey. Okay Kak, cukup dulu sampai itu Jadi sampai sini je. Maka apa nama tadi? Maka perlulah kita sebutkan di sini bahawa hati adalah pemain peranan penting yang paling utama dalam ibadah semayang. Dialah yang menjalankan tugas-tugas, mengkasatkan niat dan juga mentertibkan rukun-rukun semayang. Tadi awak baca sampai itu kan? Ya, ya. Tahu Kak Roha? Ya, insyaAllah. Okey, apa maksud dia Kak? Pasal Kak seorang yang baca kuat, yang lain semua senyap. Mungkin yang lain baca dah mati je. Okey, apa yang Kak faham Kak? Keikhlasan dalam hati ya. Hati Kak Roha ya, tak buka video lah. Buka lah video dapat kenal sikit. Okey, sila Kak Roha. Okey, apa yang Kak faham? Ya Kak, okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okay, salam. Silakan. Artinya dalam semayang, kerja hati dua je. Bila kita semayang, Allahu Akbar. Bila kita dalam semayang, masuk je semayang, tugas hati dua je. Siapa tahu apa tugas hati tu? Pertama, mengkasatkan niat. Ikhlaskan niat. Niat dia untuk siapa? Untuk Allah semata-mata. Satu. Yang kedua, kerja hati ialah mengingat tertib-tertib rukun. Okey, katalah saya semayang kan Allahu Akbar, saya semayang. Lepas yang ke takbir, dah masuk niat kan? Dah masuk niat. Masa tu takbir kita nama takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram kerana bila kita takbir tadi, bila kita takbir dalam takbiratul ihram, tadi boleh lompat-lompat, boleh berjalan, boleh makan, boleh minum. Sekarang dah tak boleh. Tu yang dikatakan ihram. Haram kita buat kerja-kerja gitu. Pasal kita dalam semayang. Kalau kita buat juga apa jadi? Batal semayang. Itu yang dikata ihram tu. Ihram artinya mengharamkan perbuatan yang tadinya halal, sekarang jadi haram. Haram masa semayang tu je. Habis semayang, habislah kan? Okey, baik. Itu yang pertama, mengkasatkan niat. Yang kedua, mengingati. Okey, mengingati tertib. Okey, katalah saya angkat takbir. Allahu Akbar. Lepas saya takbir ihram, saya buat apa, Puan? Baca baca doa iftitah. Allahu Akbar. Lepas kita Allahu Akbar, terus sambut dengan Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila sampai ke habis kan? Lepas kita baca takbiratul ihram sampai habis, lepas tu baca apa? Baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Lepas baca Fatihah, baca apa Puan? Baca surah. Baca surah. Surah apa? Apa-apa lah. Surah ikut hati awak lah. Dia baca apa? Itu namanya surah suka hati awak. Kan? Apa yang hati suka? Suka Teringat hati nak lah. baca. Yang teringat Ustaz kan? Tak, suka hati awak lah. Betul lah. Itulah maksud kan. Itulah kata, itulah yang kata. kita hafal. Ya, itulah kerja hati. Kerja hati ikut apa yang dia nak baca lah. Lepas baca Banyak. surah, apa nak buat? Rukuk. Itu yang hati kena ingat tu. Lepas baca habis surah, Allahu Akbar rukuk. Lepas dah rukuk, dah baca doa apa nama dia punya tasbih rukuk, bangkit sami Allahu liman hamidah. Itu adalah tertib rukun semayang, kerja hati. Niat ikhlas kerja hati, mengingat akan tertib. Jadi dalam semayang kita ingat dua je. Satu, ingat Allah. Yang kedua, perkara-perkara yang kita nak lakukan tertib tadi, lepas tu nak buat apa? Itu adalah melakukan, ingat tentang semayang. Jadi dalam semayang ingat dua je. Satu, ingat Allah. Yang kedua, ingat lepas ni apa nak buat. Boleh faham? Itulah kerja hati. Senang pun tak adalah susah mana sangat. Betul Kak Alijah? Kak Alijah ni ada kat situ tak? Tak ada. Kalau tak ada, Kak Zakia Omar ada tak? Tak ada. Okey, siapa yang nak tahu hari nak baca? Saya baca Tak ada. Ustaz. Tak ada. Siapa saya tu Kak? Mimi Ustaz. Okey, Kak Mimi, silakan. Okey, sambung daripada yang banyak tugasan hati ni. Banyak, daripada banyak tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak tugasannya, yang terbesarnya ialah mengingati Allah yang merupakan kiblat sembahyang hakiki. Okey, sekejap Kak. Sampai itu Kak. Sampai itu dulu. Walaupun Okey. pendek, tapi dia punya huraian agak dalam situ. Okey. Banyak tugasan hati kita ni, tugasannya ni tugasan hati yang terbesar dia ialah ingat Allah. Yang merupakan kiblat sembahyang hakikat. Bapak pernah dengar? Orang sembahyang hakikat, orang sembahyang tarikat, orang sembahyang syariat. Pernah dengar tak? Ada orang kata-kata gitu. Tak pernah Ustaz. Okey. Ada orang amalan, dia main sembahyang hakikat. Dia main hakikat. Jom kita sembahyang, nanti kejap. Dia pun duduk sekejap. Dah, aku dah sembahyang. Itu namanya ajaran sesat. Dia duduk macam tu, dia kata dah sembahyang. Dia tak ada ambil sembahyang pun. Katalah dia dah ada sembahyang. Dia tak berdiri pun, tak berdiri, tak rokok, tak iktidal, tak sujud kan. Lepas tu dia tak ada baca Fatihah pun tak ada baca, tiba-tiba duduk aje main hati je. Sembahyang dia kata sembahyang hakikat. Kita sembahyang hakikat. Ya, niat. Betul. Kita sembahyang ada niat tak? Memang kita ada niat. Tapi bukan niat saja. Dia mesti ada 3 rukun tu. Itulah. Kalau rukun tadi niat ini dalam rukun kolbi, betul ada. Tapi ada 2 lagi rukun yang dia tak buat, maka tak sah sembahyang dia. Boleh faham tak? Tapi apa maksud sembahyang hakikat ni? Maksud dia gini. Kita sembahyang, ada berdiri, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud, betul. Kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Mengucap, sebut Allahu Akbar tu masuk rukun mana? Allahu Akbar. Rukun mana? Qauli. Rukun qauli. Baca kan kita sebut Allah. Tapi dalam Allahu Akbar tu masuk tak niat? Masuk kan niat sekali. Masuk niat. Jadi masa tu kita berdiri, betul? Sekaligus tu, serentak tu. Mula-mula kita berdiri tegak, dah berdiri tegak betul, dah berdiri, dah berhenti semua anggota kita, dah bersedia. Allahu Akbar. Dalam kita sebut Allahu Akbar, hati bekerja, betul? Jadi 3 sekali jalan. Mula-mula berdiri betul, dalam berdiri betul, dah mula je berdiri betul dengan sempurna, baru diikuti dengan 2 lagi tadi. Kerja lidah ataupun lidah dan juga kerja hati. Nampak tak? Dia kena 3 serentak. Mana boleh dia duduk-duduk, dah aku dah sembahyang. Ini kata ajaran sesat. Dan yang peliknya, tang sembahyang dia nak pakai sembahyang hakikat. Maksudnya hati saja. Yang tadi dia tak buat. Yang keduanya, tak nak pula dia buat sembahyang hakikat ni, tak nak pula dia pegang hakikat makan je tu. Cuba makan kita. Macam zaman piramid, ambil bau je. Dah lah. Dah, aku dah kenyang. Buat lagi tu, tak nak pula. Tang semayang dia buat. Tapi tang makan tak nak pula dia buat. Itu yang kata tak adil. Tak adil. Sebab tu puan, semayang hakikat maksudnya gini. Kita dah semayang. Ada 3 tadi kan? Dan ada rukun qoli. Bila kita dah semayang, berapa minit? Katalah berapa semayang tu? 4 rakaat, berapa minit? Katalah 5 minit ke 10 minit. Betul Katalah 5 minit ke 10 minit. Dah habis tu perbuatan dan juga bacaan ada lagi tak? Tak ada dah. Dah tak ada dah. Tapi yang ada apa? Itu yang dia katakan hati terus bekerja. Kita lepas tu kita bangun, kita nak bekerja ke, nak makan ke, nak baring ke, nak tidur ke, ataupun nak berkemah rumah ke, nak memasak ke. Apa pun yang kita lakukan selepas itu, hati kena niat kerana Allah. Itu yang dikatakan hati bekerja kerana Allah. Yang berterusan itu yang dimaksudkan kiblat kita, hakikat kita kerana Allah. Boleh faham? Ini dalam sikit lah. Ini dalam sikit. Mungkin berat sikit untuk difahami, tapi tak apa. Artinya, kalau kita dah semayang syariat, ada berdiri, ada niat, ada kerja hati, ada 3 rukun tadi. Rukun qalbi ada, rukun fi'li ada, rukun qauli ada kan? Betul kan? Betul Ustaz. Kena bagi respon sikit pasal saya tengah senyap macam terputuskan lain saya. Okey. Kemudian bila dia boleh faham 3 ni, kan bila kita habis Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi rukun qauli dah habis, semua dah habis. Okey, kita dah keluar dari semayang tak? Dah habis Dah. semayang kan? Dah. Habis semayang. Jadi, semayang dah habis. Perbuatan semayang dah habis. Tapi Ya. hati masih lagi ingat Allah. Itu maksud dia. Semayang hakikat tu. Okay? Yang hakikat kiblat, semayang hakikat tu, hati kita kerana Allah. Tapi walaupun dah habis semayang, dia masih lagi hati, masih lagi ingat Allah. Tapi perbuatan tak adalah kita Allahu Akbar tu dah tak ada dah. Nak rukuk, sujud dah tak ada dah. Mungkin kita sedang masak, kita nak kemas, kita nak menyapu sampah. Dalam kita sapu tu hati ingat Allah tak? Ingat, nak kena ingat. Ustaz. Ini yang dituntut. Ingat yang berterusan itu adalah kerja hati, soal hati yang kita nak bawa terus untuk Allah kerana Allah. Masya Allah. Boleh puan? Boleh. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okey. Itu yang cantik tentang soal hati ni. Okey. Okey. Kemudian di antara tugasan lain hati, apa dia? Siapa nak baca? Saya baca Ustaz. Apa saya tu? Mak Jah. Ya. Okey, Mak Jah, silakan. Di antara tugas hati lain. Nampak ke tidak Ustaz? Tak Bismillah. nampak pula tulisan. Nanti Okey, nampak insyaAllah. Saya cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustaz ni putih ni? Yang kat Okey mana? ni, yang ni antara tugasan hati yang saya kata antara tugasan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Antara tugasan Tugasan lain, yang lain, tugasan yang hatilah tugasan tugasan lain lain hati akan ialah bermuhasabah bermuhasabah, dan bermunajah bermunajat, memahami serta serta meneliti segala perbuatan dan segala Bacaan. segala bacaan. Maaf Ustaz, labu tak apa. Okey, sampai baca. Sampai itu dulu Kak. Oh, situ dah, okey. Terima kasih Ustaz. Artinya, okey, terima kasih Kak. Okey, Sama. di antara tugas hati lagi ialah muhasabah. Muhasabah ni bahasa Arab Apa arti muhasabah daripada perkataan hisab? Hisab maksudnya apa? Kak Nurini? Hisab maksudnya apa? Hisab maksudnya dikira. Dulu kan awak belajar ilmu hisab, lupa ke? Hitung Ustaz, dikira. Kira-kira. Hari ni belajar apa? Belajar kira-kira. Kita mengira-ngira diri kita. Agak-agak kita ni, agak-agak amalan yang kita buat ni layak tak kita masuk syurga? InsyaAllah. Ini kerja hati lah, kerja hati. Yang kita buat baik selama ni Allah terima ke tak terima. Itu yang kita tak tahu tu. Tak tahu tu yang kita akan usaha buat baik lagi. Buat baik lagi. Lagi banyak kita buat baik. Itu yang menghitung diri. Jadi tugasan hati adalah untuk menghitung-hitung diri. Mengira-ngira diri. Sama ada yang kita buat ni dah baik ke belum. Sama ada apakah yang kita buat ni Allah nilai ke tak nilai. Itu yang soal hati ni yang sangat-sangat yang kita kena titik beratkan. Itu satu, muhasabah. Yang kedua, munajah. Munajah ni apa? Munajat apa munajat? Munajat ni diambil daripada perkataan najwa. Najwa ni apa? Berbisik-bisik dengan Tuhan. Bukan hajat. Berbisik-bisik dengan Tuhan. Kita bisik dengan Tuhan dengan cara apa? Boleh Ustaz, uzlah. Bukan, berbisik dengan Tuhan. Oh. Bisik. Mendekati dengan Allah dengan cara berdoa. Bercakap dengan cara bisik dengan Tuhan. Pertama doa. Mohon doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah. Aku sangat berhajat kepadamu, wahai Tuhan. Dia berbisik ni maksudnya boleh bentuk rintihan. Ya Allah, aku ni banyak dosa, Ya Allah. Dia bentuk rintihan, bentuk rayuan, doa, apa lagi yang seumpamanya? Zikir. Ya Allah. Mohon Ustaz, Mohon tu doa lah. Doa. Cuma dalam bahasa Melayu dia mohon, dalam bahasa Arab doa. Wirid dan zikir tu semua adalah munajat kita. Tapi munajat ni adalah kerja hati yang bisikkan hati kepada Tuhan yang kita ni sangat kerdil sangat di depan Tuhan. Kita boleh berhina diri dengan Tuhan, tapi tidak berhina diri kepada sesama manusia. Haram hukum dia. Tapi dengan Tuhan boleh.
Pasal kita sangat terasa hina sangat dengan depan Tuhan. Rasa tak? Faham tak? Ya Allah, iaitu yang macam zikir apa nama? Ilah-ilah tulis Munajat. tu. Zikir munajat dah. La ilaha stulil firdausi Itu zikir munajat tu. Itu zikir munajat. Wahai Tuhan, tidaklah aku layak untuk syurgamu. Tetapi tidak pula aku sanggup, ya Allah, untuk nerakamu. Oleh itu, oleh itu apa? Faham beritahu, terimalah taubatku. Terimalah dosaku. Dan ampunkanlah dosaku. Itu yang zikir tu. Itu zikir munajat lah namanya. Zikir munajat. Zikir ni bentuk rayuan. Munajat ni artinya bisikan. Bisikan hati. Rayu, rintih, berdoa ataupun seumpamanya. Ya. Kita dengan sebab dalam semayang tu, dalam hati ni tugas dia muhasabah. Dan munajah. Munajah ni bisikan hati. Tentu kata kerja hati. Dan selain daripada tu, hati kena faham betul-betul. Memahami. Kena faham. Kena meneliti. Itu kerja hati. Selain daripada musabah, kalau ni perempuan, nombor 1 muhasabah. Yang kedua, kena munajat. Yang ketiga, kena faham. Memahami. Yang keempat, kena meneliti semua perbuatan, semua bacaan-bacaan dalam solat kita. Nampak ke tak nampak? Masya Allah. Jadi banyak kerja hati punya Banyak kerja hati. Semayang yang dikerjakan. Boleh Puan? Boleh ke atau cukup setakat ni dulu? Ustaz, soalan boleh Ustaz? Boleh. Allah, Ustaz. InsyaAllah boleh buat. Nak tanya Ustaz, kalau yang kita kata bermunajat tu, dia cerita pasal hati kan, perlu ke kita lafazkan dengan lidah? Apa itu beza dia? Kalau bezanya kalau akak lafaz dengan lidah, tu kerja lidah. Contohnya, cuba akak sebut. Subhanallah, 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 Subhanallah. Semua sekali sebut. Subhanallah, 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 Subhanallah. Namanya apa? Sebutan. Itu nama sebutan dengan lidah. Okey, cuba sebut. Kali ni jangan keluar suara, boleh? Saya sebut keluar suara lah. Perempuan jangan keluar suara, boleh? Boleh. Boleh, tapi dalam hati. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saya menyebut dengan lidah. Perempuan ada tak ikut dalam hati? Ada. Ada. Okey, kerja hati perempuan. Itu awak punya kerja hati. Saya sebut dengan lidah, tapi perempuan sebut dalam hati. Boleh faham tak? Faham. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya tadi? Saya Ustaz Anissa. Oh, Anissa, okey. Jadi kalau kerja hati ialah dia bisikkan hati tadi lah. Dalam hati je. Okay, dia tak luahkan. Tapi kalau aku luahkan, itu namanya kerja lidah. Macam kita lepas niat, saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat, itu kerja lidah. Kerja hati apa? Yang masa kita sebut Allahu Akbar tu, dalam hati tu lalu je. Itu nama kerja hati. Lintasan, yes. Okey. Okey, ada soalan lagi? Ada 1-2 soalan lagi? Silakan. Kalau ada soalan lah. Kalau tak ada, sangat bagus. Saya sangat suka. Apa tu? Okey. Okey, saya rasa untuk pagi ni cukup dulu lah kot. Mudah-mudahan. Sambung Ustaz kan? Ya, Macam kita tak sambung puas lagi. Ustaz belajar pasal hati ni macam tak habis-habis Ustaz. Memang. Baru nak Takkan kenal boleh hati, habis. Ustaz. Ya. Jangan kenal hati Ustaz. Kenal hati masing-masing. Hati sendiri pun tak kenal lagi Ustaz. Baru nak kenal. Masya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Ya, silakan. Silakan Kak Nurini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ustaz. Saya rasa hari ni saya pun tak pun nak kenal lagi hati saya ni. Allah buat je lah kebajikan kerana Allah banyak ilmu yang Ustaz bagi pada kita hari ni. Alhamdulillah. Moga Ustaz dipanjangkan umur, diberi kesihatan, dapat mencurahkan ilmu pada kami yang faham tak faham je ni Ustaz. Yelah. Yang kecil kami yang kecil.
Allahu Akbar. Segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk itu daripada kami sendiri. Sekiranya ada sebarang kekurangan dalam majlis ini, mohon maaf lahir batin. Dan harap Ustaz insyaAllah ada lagi masa untuk mengajar kami soal hati ni. Rasa tak habis-habis soal hati ni Ustaz. Amin insyaAllah. Dengan itu kita sudahi majlis kita hari ini dengan memohon Ustaz membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As dan kita tutup majlis dengan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya nak tutup, nak beritahu kenapa Ustaz suka ulang-ulang soal hati. Elok Ustaz ulang. Pertama Ustaz suka Ustaz suka era Fazira berlakon soal hati. Tapi tu tak ada kena-mena. Itu tak ada kena-mena. Tapi sebenarnya bila kita soal hati, sebenarnya kita nak ulang-ulang tentang ilmu soal hati ni untuk kita menjinakkan hati kita dengan Tuhan. Betul. Itu tujuan dia sebenarnya. Okey, sama-sama lah kita tutup dengan tasbih kafarah. Dan sikit doa sikit sebelum nak tutup dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khaza'ni rahmatika ya arhamar rahimin. Maghfir lana li abaina jamil muslimat ya arhamar rahim. Wahai Tuhan, mengamankan orang-orang yang takut, tolonglah amankanlah daripada apa jua yang kami takutkan. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, selamatkan dan sejahterakan daripada apa jua yang kami takutkan. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, bebaskan kami, lepaskanlah kami daripada apa jua yang kami takutkan dalam urusan dunia kami, lebih-lebih lagi tentang urusan akhirat kami. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih suratul Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Panjang umur, jumpa lagi. Insyaallah.